Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ala rasulil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan kurniaannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dengan nikmat yang tidak ternilai, tidak terhitung akan kita. Salawat dan salam atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam, menjadi panduan dan pedoman buat kita semua daripada zaman dulu sampailah kepada hari kiamat yang akan datang, insya-Allah. Saudara sekalian, alhamdulillah kita hari ini bersama lagi dalam usrah gabungan khas ABIM yang malam ini akan membicarakan topik lonjakan kes COVID-19 dan PKP 3.0, bagaimana teruskan kelangsungan hidup rakyat. Jadi atas sebab kita sekarang ini berada dalam kondisi yang begitu merumitkan, dalam suasana kita sedang dibelenggu dengan lonjakan kes positif COVID-19 dan penguatkuasaan yang kita namakan sebagai full MCO. Akan kita bahaskan apakah kesan-kesannya yang akan memberikan impact kepada kehidupan rakyat secara langsung dan tidak langsung. So sekalian, sebelum kita melanjutkan agenda kita hari ini, izin saya untuk memberikan sikit taklimat tentang perjalanan atau cara untuk acara kita ataupun program kita pada malam ini. Alhamdulillah, tadi kita telah bersama-sama membacakan zikir maksurat. Setelah ini kita akan mendengarkan sedikit ucapan sambutan daripada pimpinan yang berbahagia kekanda kita, Saudara Muhammad Faisal Abdul Aziz, Presiden Angkatan Beli Islam Malaysia ABIM. Setelah mendengar sambutan, maka kita akan lanjutkan dengan wacana pertama yang akan disampaikan oleh Dr. Zafri Ismadi bin Anis yang merupakan Ketua Biro Kesihatan ABIM. Jadi dimensi pertama perbincangan kita akan menyentuh sikit sebanyak tentang aspek kesihatan awam dan pencegahan penyakit, dan di sana kita akan dengar sedikit buah fikiran daripada kluster kesihatan jamaah yang pasti sudah banyak perbincangan dilakukan. Dalam kalangan mereka terdiri pada golongan yang pakar, dan insya-Allah bahagian daripada agenda penting yang akan kita perdengarkan pada hari ini. Jadi wacana pertama, dimensi kesihatan awam dan pencegahan penyakit, yang akan disampaikan oleh Dr. Zafri Anis. Seterusnya, wacana kedua, kita akan pergi pula kepada dimensi ekonomi mikro dan survival ekonomi peribadi. Ini kita akan dengar sedikit buah fikiran, analisis dan juga nasihat-nasihat berkait dengan kewangan oleh Tuan Amir Ali Bali Muhammad yang merupakan bekas penasihat ekonomi kepada mantan Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Selanjutnya, setelah kita dengar perbincangan tentang dimensi ekonomi dan kewangan, kita akan bahaskan lanjut dalam wacana ketiga tentang dimensi kesihatan mental dan pertumbuhan kekeluargaan. Khasnya bercakap soal ataupun akan menumpu kepada sokongan psikososial kepada rakyat Malaysia yang sedang berdepan dengan krisis bertimpa. Dan insya-Allah sekiranya ada waktu dan ruang, kita akan buka kepada perbincangan dan akan ada taklimat akhir, sedikit taklimat berkait dengan apa tindakan yang telah kita laksanakan peringkat ABIM dan juga sebagai pedoman kita bersama, insya-Allah. Jadi saudara, tanpa kita melengahkan waktu, saya dengan ini menjemput dan persilakan yang berbahagia Saudara Muhammad Faisal Abdul Aziz, Presiden Angkatan Beli Islam Malaysia, untuk menyampaikan ucapan sambutan beliau untuk memulakan bicara untuk sesi usrah gabungan kita pada malam ini. Silakan Saudara Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Sagung, rakan-rakan senior juga Ayanda Wadah, rakan-rakan ABIM dan juga PKPM dan juga agensi-agensi serta rakan-rakan semua yang mungkin saya tak sempat
melihatlah siapa yang masuk dan sebagainya. Yang pertama memang saya fikir mungkin inilah yang kita sebut mungkin petanda kiamat lah. Masa ni bergerak begitu pantas, bukan setakat masa isu juga bergerak begitu pantas. Saya fikir kita masih lagi belum reda dengan pelbagai isu Palestin, kemudian isu ruang udara dicerobohi oleh Israel dan juga China, kemudian isu kenaikan COVID-19, pelbagai isu yang saya fikir menuntut untuk kita sama-sama untuk kita melihat supaya masing-masing ada peranan untuk kita menjadi check and balance. Ini kita sebut NGO gerakan NGO, selain daripada meneruskan usaha untuk membantu masyarakat yang memerlukan. Baik, alhamdulillah hari ini kita dapat bersama dengan Tuan Haji Amir Ali yang saya fikir akan mengulas tentang aspek ekonomi, juga Dr. Jeb aspek kesihatan, dan juga Fatin tentang kesihatan mental, yang mana ini saya fikir permulaan kepada mungkin siri yang boleh kita usahakan mungkin dalam bentuk mingguan ataupun bergantung tertakluk kepada kemampuan kita lah. Kerana apa? Kerana dalam tempoh mungkin saya boleh sebut mungkin sebulan PKP ini akan berlangsung ataupun lebih sebulan. Apapun dalam statement ABIM, kami mengharapkan supaya ini adalah lockdown yang terakhir. Jadi kita menuntut supaya kerajaan betul-betul tegas, tidak ada isu kebenaran depan pintu depan, pintu belakang, pintu atas, bawah dan sebagainya. Baik, yang pertama mungkin nak ulas sikit, saya fikir rakyat sendiri pun sedia maklum bila mana PKP ini diumumkan, ia adalah merupakan bebanan besar kepada negara dari aspek kewangan, khususnya bila mana kita sebut tentang moratorium, dan itulah yang menyebabkan kenapa hari ini kerajaan masih lagi tidak tegas memberi definisi apa itu essential services, dan akhirnya hari ini dimaklumkan semua kementerian boleh keluarkan surat bekerja kan. Jadi kita khawatir ia menjadi lockdown yang bukan terakhir, dan juga bila sebut tentang ekonomi, itu juga yang dibahaskan tentang pengelasan B40, M40, yang mana ramai juga yang bicarakan bahawa bila mana kita berada dalam krisis, berkemungkinan besar kita tidak boleh lagi hanya melihat pengelasan B40 dan M40, sebab dalam konteks terjejasnya manusia ni, semua terjejas lah dan semua memerlukan bantuan yang seadanya berdasarkan kepada pendapatan dan sebagainya lah. Dan itu juga yang disebut, bila disebut moratorium tu, ramai yang tanya tentang M40 untuk dapatkan moratorium 3 bulan seperti mana yang diumumkan oleh Perdana Menteri. Termasuk juga dalam skim Pemerkasa Plus. Ini semua saya fikir mungkin Dr. Amir Ali pun dapat study yang banyak lah tentang Pemerkasa Plus, bantuan untuk PKS dan sebagainya. Dan juga tadi kita sebut tentang kesihatan mental. Rumah ni bukan senang. Mungkin minggu ni agak lapang sikit sebab anak-anak kita tak sekolah kan. Minggu depan bila dah start PDPR, nanti akan bertambahlah kepeningan kepala. Sama-sama tengah meeting, tengah kerja, kita nak entertain anak-anak kita sekolah PDPR. Depan lagi bertambah. Jangan kita ingat minggu ni adalah gambaran kepada MCO. Minggu depan akan lagi banyak cabarannya. KPM lagi pening kepala, cikgu pun lagi pening kepala sambil nak jaga anak, nak kena ajar PDPR dan sebagainya. Dan juga maksudnya dalam minggu ke minggu akan ada banyak lagi cabaran-cabaran yang kita akan lihat pada masa akan datang. Dan juga bila sebut tentang kesihatan, kita juga khawatir bila sebut tentang inefficiency. Ialah kita melihat laporan-laporan, contohnya macam mana proses vaksinasi ini beratur panjang. Kita tidak boleh menyalahkan orang yang tak datang appointment, sebab kita melihat kalau kawan-kawan kita yang pergi vaksin ni, appointment pukul 3, datang pukul 3 tu tengah beratur panjang, setelah kena pukul 4 kena suntik kan. Termasuk juga isu hambatan orang kampung tak boleh datang dan sebagainya. Dan yang terbaru, isu data dalam MySejahtera hilang. Jadi orang yang dah daftar vaksin tiba-tiba hilang dalam MySejahtera kan. Jadi saya ingat benda ni yang saya tertarik bila Dato' Sri Anwar sebut isu pendapatan orang yang anti vaksin. Ayo minta ibu. Kan? Jadi macam apa yang Dato' Sri Anwar sebut tu, saya ingat penting. Untuk vaksin ni kita tak perlu untuk bergaduh sesama kita tentang orang ini dah daftar belum. Kalau kerajaan fokus
dengan sistem yang efisien, maksudnya tak pendaftaran MySejahtera tak hilang, orang yang daftar boleh dapat cepat, tak perlu beratur panjang, tak ada isu teknikal, maka orang-orang yang mungkin tak yakin dengan vaksin ni, dia akan ikut bila mana berlakunya efisiensi pemvaksinan. Jadi tak perlulah kita pula tiba nak bergaduh semua kita kan. Orang ni kenapa tak daftar, daftar tak daftar tu nombor dua. Sebab dalam rekod hari ni yang daftar tu pun ramai yang dah daftar ni tapi masih lagi belum divaksin. Jadi itu efisiensi kerajaan. Kalau kerajaan betul-betul efisien, masyarakat lain akan follow, melihat kepada efisiensi yang berlaku kan. Ini yang disebutlah saya sempat ikuti Datuk Seri Anwar. Dan termasuk juga insyaAllah dalam konteks bantuan, ABIM alhamdulillah hari ini kita dah berjaya dapat surat kebenaran daripada KKM Tan Sri Noor Hisham untuk ABIM disenaraikan sebagai badan bersama dengan KKM. Ini surat kebenaran. Jadi apa-apa projek untuk memberi bantuan, dana, ABIM bersama dengan agensi, insyaAllah ABIM pusat lah kita akan bantu dari sudut kebenaran. Sebab induknya kita dah ada surat, tinggal lagi cuma untuk kita execute insyaAllah. Jadi mungkin itu saja dari saya awal. InsyaAllah saya serah kepada kawan-kawan lain insyaAllah. Terima kasih.